Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. So kita akan saya akan tunjuk another way to do analysis untuk solar. Okay, thermal analysis. So ini akan lebih detail lah. Tapi sebelum tu saya akan tunjuk kepada anda macam mana kita nak pastikan one of the energy factors, consumption factors oleh building selain daripada building technical characteristic adalah dia punya attributes of the behavior of the people. Okay, so macam mana kita nak simulate behavior orang. Okay, macam ni So kita kena pergi kepada Apache. Okay, kat Apache nanti akan ada satu button yang macam bentuk ni, bentuk sinusoidal punya graph. Okay, kita klik pada ni. Okay, apa maksud App Pro ni? So App Pro ni adalah kita akan beritahu kepada sistem, okay, dia bukan saja behavior orang dalam macam mana dia guna ruang dia juga macam behavior orang tu, dia guna aircon, dia buka tutup tingkap, macam mana dia mula bekerja. Okay, contoh saya ambil satu. Kita kena mulakan dahulu dengan daily profile. Okay, kita let's say daily profile orang itu air conditioning usage. Kita kat sini air conditioning usage kalau ada, tapi tak apa, kita buat saja dahulu. Okay, dan klik. Kita boleh tambah sini, kategori dia adalah bawah HVAC. Ada cooling tak? Okay, ada cooling. Okay, and then kita start dulu. Okay, bila orang dalam bangunan tersebut akan mula gunakan aircon? So pada pukul 12 malam tak ada kan? So kita akan tambah lah. Okay, 12 malam tak ada, dia akan mula pada pukul berapa? Pukul 8 pagi. So 08 AM. Okay, delete. Okay, pukul 8 AM. Kat sini kita pakai value dia 1, sebab aircon dia terus on kan, 1. Okay, tapi nampak tak dia macam ada gradually naik aircon tu. So macam tak logik. So kita kena buat apa? Kita kena tambah ni, tambah tu lagi pukul 8. Sini kita jadikan dia kosong. Okay, and then klik OK. Nampak dia akan naik 1. Okay, dia guna pukul 8 pagi dia akan start on, maksudnya full blast, aircon dah start. Okay, dia akan guna sehingga pukul 1 tengah hari. Okay, 1 tengah hari. Kat sini pukul 13 Kita dalam 24 hours. 24 hours 13. Okay, biarkan satu dahulu, kemudian dia akan turun 13. Kat sini akan jadi kosong. Okay, kosong. Nampak dia akan jatuh. So pukul 2 dia akan on balik aircon. So kat sini copy 1, 2. Okay, kenapa 2? Sebab yalah, dia start ada kosong dulu kan. Pukul 14. Sini kosong. So 14 seterusnya akan jadi 1 pula 14. Okay, ini 1. Oh, 1. Oh, ni. Okay, nampak dia naik balik. So dia akan guna sampai pukul 6 petang 6 petang. So copy lagi 1, 2, 14 yang mula-mula 1 biar dulu. Lepas tu pukul 6 6 ni 6 petang adalah pukul berapa 6 dan 18. 1 akan jadi sini kosong. Okey, nampak? So maksudnya ini untuk pengguna aircon, dia akan guna, dia masuk pukul 8 baru akan on. Lepas tu pukul 1 tutup, pukul 2 dia akan mula balik dan pukul 6 dia tutup. So kita klik OK. Itu untuk aircon. Sebab kalau tengok dekat sini ada yang jenis, kita boleh tengok contoh cooling design set point. Ini kita double klik, saya nampak ini memang dah ada. Nampak tak absolute value tu. So dia guna modulating dia pada 30% saja. Maksudnya 30% dia akan turun pada pukul berapa ni? Pukul 9 dia turun, so dia naik balik lah. Ni set point cooling set point. Ini maksud dia temperature. Yang tadi adalah on aircon, on off aircon. So kita tengok ni pula January ground temperature. Okay, tak apa, ini untuk temperature. So maksudnya nanti komputer akan read, okay, set point dia berapa untuk aircon tersebut. Okay, kalau lah kita pakai parking garage fan, kita klik moderation. Nampak parking garage tu dia akan on pukul 8 pagi macam tadi lah kita buat. So pukul masuk 50 ni, maksudnya 50% saja aircon fan tu dia akan
speed dia hanya 50% saja. So kalau speed dia 3, mungkin dia pakai 1 atau 2. Okey, bergantung pada jenis speed. Kalau speed 3 maksudnya speed dia 4, dia pakai 2 kat sini. Okey. Kita tengok contoh yang lain pula. Apa lagi ya? Constant zero, absolute, December, internal gains. Okay, tengok heating design. Okey, ini sama juga. Ini adalah modulating. Okey, untuk tingkap lah. Tingkap kita let's say buat tingkap. Window opening behavior. Behavior okey. Pukul 8 ni masuk, kita copy dulu. Pukul 8. Pukul 8, 08, 00. Dia masuk-masuk, dia terus buka 100%. Okay, is it going to be 100%? Kita lah swing kita boleh buat absolute Absolute kat sini let's say 100. Kita tukar pada 100 100. Pada 90 degree lah, let's say 90 degree 90 degree. So sini pun 90. Okay, let's say dia 100% buka. Dia tutup mula-mula tutup. Okay, tutup. So kat sini dia buka half aja. So kita pakai 50%. 50% kan. Okay, lepas tu pukul 8 sorry bila pukul 8 50% dia buka. Kemudian pukul 10 dia buka 100%. Okay, 100%. Kemudian pukul dia biar je buka maksudnya dia buka sampai pukul 1. Let's say pukul 1. Pukul 1, kenapa pukul 1? Sebab pukul 1 dah panas kan. Pukul 1 kita tukarkan dia tutup sikit. Okey, tutup sikit, dia buka hanya 10%. Okey, so dia turun. Dan pukul 4 dia tutup terus. Pukul 4 ini masih 10 sampai pukul 4 kita tambah 1 sampai pukul 4 is 12 tambah 4 16 lah. Okey, 16 kita maintain lagi dan pukul 6 dia terus tutup tingkap pukul 6 terus tingkap tambah pukul 6 is 18 jadikan dia kosong. Okey, so maksudnya macam ni lah tingkap dia buka. Tapi pelik kan sebab pukul ini kat sini satu tak kena. Sebab apa? Sebab pukul 12 dia akan buka sikit. So this is something yang weird lah. Takkan dia buka pukul 12 dia buka sikit tu. Sebab dia start buka pada pukul 8. So maksudnya kat sini kita kena adjust sedikit, tambah tu lagi pukul 8. Jadikan dia kosong. Baru logik sikit tu dia naik, tutup dan macam ni lah cara dia buka tingkap. So this is a window opening behavior. Okay, kita jadikan dia percentage. Tadi kita jadikan dia ikut masa. Right? Sama ada dia on terus 100% ataupun dia off kosong. Okay, so kita dah ada. Dan ini untuk daily tau. So katalah kita boleh juga untuk kena buat untuk weekly pula. Kita klik pada weekly. Kita ambil yang tadi, mana pergi? Daily profile. Oh sorry, kita kena klik baru dah, new. Untuk air conditioning usage. Okay, weekly profile. Kategori dia adalah cooling dan juga HVAC. Okay, now tengok kat sini. Sini. Hari Isnin dia on tak? Hari Isnin pakai profile mana? Kita ambil daily profile apa? Kita ambil yang ini. Daily profile dia adalah ini, tarik. Oh, saya kena sekejap. Oh ni, tukar ni. Kita klik ni. Double klik dia. Ni sama juga. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okey. So hari Sabtu kalau ada berubah tak? Ahad tak on sebab memang tak ada orang. Okey, holiday macam mana? Off. So itu kita punya setting untuk minggu ni lah. So then kita dah save. Itu untuk weekly. Dan kita ada monthly pula. Monthly tak ada manual. Annual kita boleh create bila yang cuti So kita akan pakai weekly profile mana?
dia kategori dia adalah cooling, HVAC. Okay, save, add. Saya nampak. Kita boleh beritahu lah start pukul berapa, end of month is 31. Okay, weekly profile dia kita pakai yang new weekly profile tadi. Save. Okay, so dapat satu. So, kita boleh pilih lah nanti untuk kita punya simulation kita nak pakai profile yang mana. So ini adalah behavior manusia yang juga akan mempengaruhi penggunaan energi bagi bangunan tersebut. Okay, once kita dah lengkap ni, kita kena savekan dia. Okay, dan boleh pangkal dan tutup. Okay, now kita boleh dah run a very in-depth ataupun thorough simulation for thermal. So macam mana kita nak buat? Kita pergi pada Apache. Okay, nampak tak kat bawah ni ada Apache Dynamic Simulation. So kita klikkan dia. Okay, now kita dah ubah tadi kan, kita cancel dulu. Kita kena buat ni dahulu. So Suncast. Ingat setiap kali kita ubah setting, kita ubah satu benda di dalam kita punya karakter ataupun ada kita input satu benda yang baru, kita kena buat balik calculation of the solar Apache. So, klik. Okay, dah run ni, tak apa, tutup. Now kita pergi kepada Apache. Okay, and kita pergi pada Dynamic Simulation. Okay, microflow tadi ada buat tak? Tak ada. Kita buat link ni je. Okay, sebab kita belum buat lagi microflow. Microflow tu untuk pergerakan udara. And then kita simulate. So dia akan ambil masa juga ni untuk kita benarkan komputer itu calculate segala input yang kita dah masukkan. Klik pada view result, dia akan pergi kepada Vista. Okay, dia ada macam ni. Okay, apa yang maksud ni sekarang ni, tak ada apa kan. Okay, kita nak tengok apa? Kita nak tengok apakah temperature di dalam ruang bilik ini, kan? Dan juga ruang, macam-macam lah semua ruang ni. So kita klik dahulu. Kita nak tengok pada apa kat sini? Kita nak tengok pada building, not all lah. Kita pergi pada room, yes, room. And then kita pergi kepada air temperature, correct, mean radiant temperature untuk ni. Dan apa lagi? Kita ambil tu dua tu dahulu. Okay, dan dah ada ni, kita klik pada graph. Dia dah keluar dah. Ini graph untuk mana? Untuk bilik ini. Kita pilih bilik ni, dia akan berubah lah. Nampak? So nampak dia punya fluctuation of the graph. So besarkan sikit, nampak? So kalau nak tukar lagi, kita boleh juga include more, let's say PSD dan juga PMV. Nampak? So dia keluar lah. Untuk ruang ni, nampak fluctuation macam ni. Kita boleh juga dapatkan snapshot. Not this one. Boleh pilih tengok. Test. Ni. So ini adalah mean temperature, air temperature, PMV dan juga PPD. Okay, people dissatisfied. Yang ni tidak akan susah ni nak nampak, sebab nampak dia punya colour ni less than 46%. 40%. Ini adalah 1.6 PMV dia. Ini dia punya colour represent dia. Kita biasa pakai adalah yang ini, select pick ni. Okay, and you boleh pilih lah kat mana satu yang sesuai. Kalau nak tengok dia punya snapshot, kita boleh tengok kat sini. Air temperature paling tinggi 23, mean radiant temperature 23.7 dia punya ni, ataupun boleh pilih pada gambar yang ini. Yeah. Okay, mean value, mean, max time and mean. Okay, so semua detail ada di atas dan ni boleh save. Alright, so saya pangkal dahulu. Okay, perasan tak tadi kita tak buat lagi yang pasal air tu. Since that for solar analysis, you all kena buat. Nampak tak? Once kita dah buat, dia akan automatic save kat sini. So you boleh compare. So, kalau saya katalah saya dah buat ni, kan, kita dah buat perubahan ni, kita ubah apa-apa, kita save lagi. And then kita kena select dua-dua, barulah kita klik ni. So nampak ada dua perbezaan. So ini untuk tutorial ini adalah untuk tutorial analisis. Satu lagi adalah Solvis. Okay, ni Solvis. So ada beza lah.
Maksud katalah you buat perubahan, you akan nampak ada perbezaan kat sini. You boleh compare yang existing, perubahan kedua, perubahan ketiga. So you boleh overlapkan dia. Dengan syarat once you dah buat calculation tu, you kena save kat sini. So let's say saya ubah sedikit. Katalah kita pergi balik kepada model kita, Suncast. Okay, saya nak include juga macrolink. Maksudnya kita nak include perubahan udara, pergerakan udara. So macam mana nak buat macam tu? Okay, kita kena adjust pada tingkap ni. Okay, tingkap ni kita nak ada bukaan tadi kan? Belum ada bukaan. So kena pergi pada model yang selepas ni.